Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ni insya-Allah kita berada di alam maya untuk live bersama dengan Masjid Ghufraniyah. Masjid Al-Ghufraniyah Sungai Siput Utara bersama dengan sahabat AK kita, audio kuliah kita, Saudara Abu Bakar. Terima kasih Saudara Abu Bakar kerana sudi bersiaran untuk malam ni. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan bersama-sama bersama-sama dalam berkaitan dengan tiket yang boleh membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali, terlebih dahulu saya minta maaf lah pasal lambat sikit. Pasal lambat sikit masuk, baru balik daripada tarawih. Baru balik sembahyang tarawih. Bersama dengan keluarga lah di rumah orang tua. Tak jauh lah. Jadi insya-Allah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 31 hingga 35. Allah Taala sebut ada 4 tiket untuk kita masuk syurga ataupun amalan yang membolehkan kita masuk syurga Allah. Jadi mudah-mudahan Ramadan ni kita boleh amal 4 tiket ni supaya kita semua dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Jadi surah Qaf ni surah yang ke-50. Kalau kita tengok dalam Quran, surah yang ke-50. Juzuk yang ke-26. Surah ni disebut dalam istilah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah. Yakni surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dipanggil Makkiyah. Kalau Nabi sudah berhijrah ke Madinah dipanggil Madaniyah. Madaniyah ataupun Madani. Makkiyah ataupun Makki gitu. Jadi surah ni ada 45 ayat. Ada 45 ayat. Tapi kita nak baca malam ni ayat yang ke-31 hingga 35. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ayat yang ke-32. Inilah yang dijanjikan kepadamu, iaitu pada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya Allah. Itu tiket yang pertama. Nak masuk syurga, dia mesti awab. Dia mesti ada sifat awab, mana orang yang banyak taubat. Tiket pertama
Amalan pertama yang boleh menjamin kita masuk syurga Allah ialah banyak taubat. Dalam istilah Arab dipanggil awwab. Awwab ni orang yang banyak kembali. Orang yang banyak kembali kepada Allah. Mana orang yang banyak taubat ialah tiket untuk jamin masuk syurga Allah. Berdasarkan firman Allah dalam surah Qaf ayat 31 hingga 35, hadza ma tu'aduna likulli awwabin, bagi tiap-tiap orang yang banyak taubat. Jadi sempena bulan Ramadan al-Mubarak, marilah sama-sama perbanyakkan taubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan amalan banyak taubat itu menjamin kita ke syurga Allah. Berdasarkan firman Allah, tiket pertama ataupun amalan pertama yang membolehkan kita masuk syurga Allah ialah banyak taubat. Banyak taubat, banyak kembali. Macam mana kita nak taubat ni? Jadi bila kita nak taubat ni, dia ada syarat dia. Dia ada syarat untuk taubat. Kalau kita tengok dalam beberapa kitab, kan, antara syarat-syarat untuk bertaubat, bila kita melakukan kesalahan, wajib kita segerakan taubat. Cuma nak banyak taubat ni, dia mesti bertaubat berdasarkan, kita kata, aturan yang telah ditentukan oleh syarak. Sebab tu taubat antara benda yang pertama, ataupun kita kata maqam jalan untuk orang menuju ke Allah, mesti maqam taubat. Kena banyak kembalilah. Jadi kita kena ingat balik dosa-dosa kita tu. Dosa-dosa kita. Jadi sebab tu dalam beberapa hadis, Nabi kata tanda manusia ni celaka. Dan manusia ni dia ada dua kategori. Satu dipanggil manusia yang bertuah. Yang kedua dipanggil manusia yang celaka. Antara tanda manusia yang bertuah, dia ingat dosanya yang telah lalu. Bila kita nak bertaubat, kita ingat balik dosa apa kita buat. Sebab dosa ni ada kalanya dosa yang melibatkan hak Allah. Hak Allah ni kita tinggal semayang, kita tinggal puasa, kita tak bayar zakat. Itu dosa-dosa yang melibatkan hak Allah. Jadi bila melibatkan hak Allah, kita kena taubat. Macam mana nak taubat? Syarat dia, mesti kita qada balik semayang yang kita tinggal. Puasa yang kita tinggal, wajib qada. Zakat yang kita tinggal, wajib bayar balik, qada balik. Itu dosa yang melibatkan hak Allah. Kita melakukan perkara yang dilarang, ataupun kita sebut kita meninggalkan benda-benda yang Allah Ta'ala fardu dekat kita. Jadi jaminan untuk masuk syurga, amalan pertama, banyak taubat. Bila sebut banyak taubat, dia kena tengok dosa. Apa yang kita buat. Jadi kalau dosa yang pertama tadi, dosa yang melibatkan hak Allah, iaitu meninggalkan segala yang telah difardu, wajib qada, wajib ganti. Wajib ganti dan menyesal. Takkan niat azam dalam hati tak mau kembali kepada dosa yang lama. Kalau contoh mudah, kita tinggal semayang. Bila kita tinggal semayang, kita nak bertaubat. Macam mana? Kita qada semayang yang kita tinggal. Bila kita qada semayang yang kita tinggal, dan kita azam dalam hati kita, kita takkan kembali tinggal semayang dah. Pasti Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Itu benda yang melibatkan fardu kita tinggal. Termasuklah puasa, zakat, mana-mana perkara kefarduan yang kita tinggal, nak termasuk dalam tiket ataupun amalan yang menjaminkan syurga, mesti banyak kembali. Kemudian dosa yang kedua ialah dosa melakukan benda yang dilarang. Benda yang fardu kita tinggal, kita qada. Sekarang ni kita pergi buat benda haram. Benda yang Allah Ta'ala larang. Contohlah kita minum arak. Dan kita minum arak, kita berzina. Na'udzubillah. Jadi kita buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Macam mana kita nak taubat? Syarat dia kena tinggal benda yang kita buat. Contoh minum arak, kita tinggal arak tu. Kemudian nak buat macam mana? Jangan qada pula. Dulu kita minum arak sebotol dan ni nak taubat, kita qada 2 botol.
Tu orang panggil jam, dia tak kena aturan dia. Maksudnya kita nak buat macam mana ni? Tinggal terus. Azam, aku tak akan minum arak dah selepas ni. Azam dalam hati, ya Allah, aku menyesal aku minum arak. Aku bertaubat kepadamu, ya Allah, aku tak akan minum dah arak sampai bila-bila. Tinggal terus. Selesai. Tu taubat bila kita buat melibatkan benda haram. Jadi dosa yang melibatkan hak Allah ni dia ada dua lah. Satu, meninggalkan benda fardu. Yang keduanya, buat benda haram. Pasal kita ni dia tak boleh lari dah. Pasal kita ni bukan Nabi. Jadi kadang-kadang kita tersilap. Mungkin zaman dulu, masa kita jahiliah dulu, kita pergi buat perbuatan ni masa kita jahil dulu. Kita tak tahu dosa dia besar mana. Bila kita dah belajar ataupun kita dengar, kan, kuliah ke apa, kita rasa Allah silap dah aku dulu. Kita menyesal, taubat. Ni tiket yang pertama, nak masuk syurga ataupun nak dapat jaminan masuk syurga, kena banyak taubat. Jadi kita sebut tadi, taubat mesti melibatkan perkara dosa. Jadi dosa dengan Allah, iaitu meninggalkan perkara yang fardu. Dosa yang kedua melibatkan Allah juga, melakukan perbuatan yang haram. Jadi kita tinggal, menyesal. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala beri kesempatan kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Al-Mubarak, jadi cari peluang supaya Allah Ta'ala terima taubat kita. Bila terima saja taubat kita, kita termasuk dalam firman Allah yang kata, haza ma tu'aduna, inilah syurga, barang yang dijanjikan bagi tiap-tiap orang yang banyak taubat. Orang yang banyak taubat. Sebab tu orang yang makam-makam tinggi ni, mereka ni sentiasa bertaubat. Kadang-kadang kalau kita tengok antara amalan yang boleh menyebabkan kita minat nak bertaubat ni, banyak istighfar, minta ampun. Jadikan amalan istighfar ni sebagai wirid. Selain daripada kita istighfar lepas sembahyang, kita jadikan masa, cari masa yang kita boleh istighfar sehari 100 ke, sehari 200 ke. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesempatan kita untuk dapat amalan yang pertama, banyak taubat. Jadi itu dosa hak Allah. Kemudian satu lagi dosa, ialah dosa yang melibatkan hak anak Adam. Yang ni berat sikit. Yang ni susah sikit. Dosa yang melibatkan manusia. Jadi kalau nak bertaubat, kena, kalau kita ambil harta orang, kena minta halal ataupun ganti balik. Jumpa balik orang yang kita buat salah, kita jumpa, kita ganti balik, kita minta halal lah. Ataupun kita minta nak ganti. Kalau kita tak jumpa macam mana? Dia tak tahu pergi mana dah. Mungkin dia meninggal dah. Jadi cara macam mana kita nak buat? Kalau dia ada waris, kita cari waris dia. Kalau tak jumpa waris, tak tahu hilang mana dah. Kita pun tak tahu lagu mana nak cari. Jadi perbanyakkan amalan. Buat amalan banyak-banyak. Ingat dalam hati, amalan yang aku buat ni, bagi juga pahala kepada orang yang bersangkut paut dengan aku. Mudah-mudahan di akhirat esok, kita buat amalan ni, dia dapat amalan kita buat di dunia ni, dia maafkan kita. Mudah-mudahan lah. Nak cari memang tak jumpa lah. Itu tekad pertama, amalan yang pertama. Banyak kembali. Banyak bertaubat. Ni lebih-lebih lagi kita di dalam keadaan sekarang ni. Allah Ta'ala uji kan. Jadi perbanyakkan taubat lah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang diberi tekad tu. Ataupun amalan yang menjaminkan syurga. Apa dia? Banyak taubat. Minta doa. Bangkit tengah-tengah malam, minta doa. Pasal kita sekarang ni duduk dalam bulan yang doa makbul. Minta doa. Buka, minta bagi Allah Ta'ala tunjuk jalan. Segera taubat. Itu tekad ataupun amalan yang pertama. Kemudian kata Allah lagi, sambungan ayat bagi kata, syurga itu dekat bagi orang yang bertakwa, iaitu dijanjikan bagi orang yang banyak taubat. Itu amalan pertama. Banyak taubat. Jadi kalau kita nak ambil mudah, macam mana nak taubat? Banyakkan istighfar. Kemudian, amalan yang kedua, hafizin dia. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Amalan yang kedua,
yang boleh dijamin ataupun menjaminkan syurga Allah, iaitu memelihara janji. Hafiz makna dia memelihara janji. Pegang janji. Jangan membatalkan janji. Kan? Apa yang kita janji, tunaikan janji. Itu amalan yang kedua yang membolehkan kita mewarisi syurga Allah. Jaga janji kita. Lebih-lebih lagi janji kita dengan Allah. Kita kena suluh balik, ingat balik. Di alam roh dulu kita berjanji dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, Alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku Tuhan kamu? Kita jawab. Dan kita jawab di alam roh dulu dengan lafaz bala syahidna. Bahkan kami ini sungguh engkau Tuhan kami. Mana kita berjanji Allah tu Tuhan kita. Jadi kita pegang janji tu. Iaitu Allah ni Tuhan kita. Bila kita berjanji kita akan tunai apa yang dia suruh. Kita akan tinggal apa yang dia larang. Itu tekad ataupun kita sebut amalan yang boleh menjamin kita masuk syurga Allah. Pegang janji. Pegang janji. Sebab tu bila berjanji, takut tak boleh nak tunai janji, lapik lah. Ataupun kita lapik dengan kalimah, ataupun kita sebut dengan kalimah, selepas kita berjanji, kita kata insya-Allah. Gitu. Orang kata, macam mana jadi tak? InsyaAllah. Gitu. Supaya kita tak jadi golongan yang membatalkan janji. Sebab kalau kita tengok dalam hadis sahih, antara ciri-ciri orang munafik bila berjanji, mungkir janji. Sebab tu kalau kita tak boleh buat benda ni, jangan janji. Jangan janji. Pasal kita tak mau jadi golongan yang mungkir janji. Pasal jaminan untuk masuk syurga Allah, amalan yang kedua, memelihara janji. Sama ada janji kita dengan Allah, janji kita dengan makhluk. Tak kira siapa lah. Kalau kita berjanji, pegang janji tu. Pegang janji tu betul-betul. Tu amalan yang kedua. Menjamin syurga Allah. Tu berjanji. Bukan berzanji ya. Berjanji. Sebab tu lapik lah. Setiap kali kita berjanji, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Itu. Cuma adalah orang bincang. Insya-Allah ni dia kata ada dua kategori. Satu, insya-Allah Melayu. Yang keduanya, insya-Allah Arab. Padahal insya-Allah tu kalimah Arab. Tapi guna dalam bahasa kita, orang Melayu, bila sebut insya-Allah, dia tak mau buat. Contohlah. Kawan kita ni, dia panggil kita pergi kenduri rumah dia. Satu hari, dia jemput kita pergi kenduri rumah dia. Dia bagi tarikh, dia habaklah tarikh kenduri rumah dia, 12 hari bulan 3. Contohlah, 12 hari bulan 3. Dan kita tengok dalam jadual kita, 12 hari bulan 3 ni, kita akan pergi luar negara contoh. Kita akan keluar negara. Jadi dah confirm, 13 luar tu kita tak ada. Confirm tak ada. Tapi bila dia jemput kita, kita kata ada insya-Allah. Kita kata ada insya-Allah. Padahal insya-Allah yang kita sebut tu, bukan kita kata kalau Allah Ta'ala izin. Makna dia, aku memang tak pi, tapi aku nak beri sedap dia ni, dia dengar daripada mulut aku ni, dia tak kecil hati, aku kata insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tu memang tak pi. Tak payah guna insya-Allah lah. Kita kata, minta maaf lah. Sebab 12 hari bulan atau 13 hari bulan ni, saya kena keluar negara. Saya kena keluar negara, sebab ada meeting di luar negara contohlah. Jadi habak terus. Saya tak dapatlah nak tunaikan permintaan awak. Cuma saya doakan majlis awak berjalan dengan lancar. Selesai. Tapi bila kita berjanji, sebut insya-Allah, dia mengharapkan kita. Ni takut kita termasuk dalam golongan yang mungkir janji. Sebab tu pegang janji betul-betul. Sebab tu hari ni dia ada istilah apa? Janji dicapati. Janji dicapati. Macam mana saya pun tak tahu. Janji dicapati. Yang saya tahu capati tu boleh makan. Janji tu saya tak tahu lah. Dan macam-macam lah ni istilah. Sebab tu kadang-kadang kita buat amalan ni, kita berjanji kan, nak buat, pastikan kita buat lah. Pasal kita nak amalan yang menjamin kita masuk syurga Allah. Yang kedua, pegang janji kita. Pegang janji kita. Jangan mungkiri janji.
Kalau boleh tunai janji, buat tunai. Bagi selesai janji tu. Sebab tu jangan berjanji kalau kita tak boleh tunai. Nah? Itu yang kedua amalan. Ataupun kita sebut amalan yang membolehkan kita masuk syurga Allah, iaitu menunaikan janji. Gitu. Kemudian firman Allah lagi, ayat yang ke-33. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Amalan yang ketiga yang menjamin kita masuk syurga Allah, iaitu kita ada sifat khauf. Ni kena belajar ilmu tasawuf ni. Ada dalam hati kita takut. Abang Nasir janji jangan dicapati kan? Ya, Abang Nasir. Janji jangan buat capati. Kalau nak janji, buat pekna. Jangan capati. Okey. Amalan yang ketiga yang menjamin kita masuk syurga Allah, kena ada perasaan takut. Takut siapa ni? Takut Tuhan yang bernama Rahman. Ada sifat khauf dalam hati. Sebab tu bila Ramadan, kita tak berani nak buka puasa bulan Ramadan. Pasal takut Allah. Bukan takut polis. Kalau sebab takut polis, bila tak ada polis, kita berani ya. Bila takut Allah, tak kira kita di mana, kita tak berani buat benda ni. Pasal ada sifat takut kepada Allah. Bila ada sifat takut kepada Allah, itu amalan yang ketiga. Yang membolehkan kita mewarisi syurga Allah. Tanamkan dalam hati kita perasaan takut kepada Allah. Lebih-lebih lagi, takut nak buat dosa. Biar dia takut gitu. Jadi macam mana nak mari takut? Ingat janji Allah. Kalau kita buat kesalahan, akan diseksa dalam tempat macam ni. Beri dia takut. Supaya amalan yang kita buat ni, dia ada perasaan takut kepada Allah. Macam kita duk puasa lah, takut-takut Allah Ta'ala tak terima puasa kita. Sedekah kita, infak kita, takut-takut Allah Ta'ala tak terima. Hari ni pula duk viral pula. Berkenaan dengan sedekah ni. Macam-macam lah. Sedekah ni ada orang kata tunjuk-tunjuk ni riak. Ada orang kata sedekah ni tak boleh tunjuk, kena buat senyap-senyap. Jadi benda-benda yang melibatkan hati ni kita bukan tahu. Kita ni hukum zahir saja. Nahkumu bizzawahiri, Allahu yahkumu bissarair. Kita nak kata orang tu riak ke orang ni ke, kita tak tahu benda hati. Kita jangan pandai-pandai lah. Duk komen orang tu, duk kata, kita tak tahu. Takut kita yang riaknya, bukan dia yang riak. Jadi amalan yang dia buat, dia takut juga Allah Ta'ala tak terima. Tu sebab bagi amalan tidak terima, riak. Sebab riak ni dia syirik khafi dia panggil. Syirik dia ada dua kategori. Syirik jali, syirik yang terang, jelas. Yang keduanya, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi makna syirik yang kita tak boleh nampak. Ni riak. Buat amalan, riak. Riak. Jadi bila kita takut kepada Tuhan yang bernama Rahman, takut amalan kita ni Allah Ta'ala tak terima. Jadi kita akan buat bagi elok. Buat bagi cantik. Pasal apa? Pasal ada sifat khauf tu. Sebab tu jaga. Jadi bila kita buat sesuatu amalan, pastikan amalan kita tu tak ada syirik. Syirik apa? Syirik khafi tu. Riak tu lah. Pastikan. Pastikan amalan kita tu tak ada riak. Bersihkan amalan daripada riak. Takutlah. Takut berlaku riak. Sebab tu orang dulu-dulu lah. Ada orang yang dia nak jaga riak ni. Takut berlaku riak. Dia buat sesuatu perkara, semua orang tak tahu. Dia takut riak. Dia latih. Sebab tu kita tengok. Bila nak buat sesuatu amalan, jangan berat lidah. Sebut dengan lidah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kita latih. Sebab tu kita nak semayang tengok. Usalli fardhu zuhri. Arba'an raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Kita nak puasa kan? Nawaitu samagodin an adai fardhi Ramadan fi hadhis sanati
lillahi ta'ala. Buat latihan tu. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bila nak buat satu amalan, ingat dalam hati. Lillahi ta'ala. Kita nak sekah. Lillahi ta'ala. Ingat dalam hati. Supaya amalan kita tadi Allah Ta'ala terima. Supaya amalan kita tadi Allah Ta'ala terima. Pasal tak ada riak. Jadi itu amalan yang ketiga yang menjamin kita boleh dapat syurga Allah, insya-Allah, iaitu tanam dalam hati kita takut kepada Tuhan yang bernama Rahman bila kita buat salah. Bila kita buat amalan pula, tanamkan perasaan takut amalan kita Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu jangan buat amalan tak ada ilmu. Ni kadang-kadang kita nak buat amalan, macam-macam amalan kita nak buat ni, lebih-lebih bulan Ramadan ni, pastikan kita ada maklumat tentang amalan yang kita nak buat. Ni kadang-kadang kita duk buat aja amalan, tapi tak ada ilmu tentang amalan yang kita nak buat. Takut Allah Ta'ala tak terima. Menyesal kita nanti. Tu amalan yang ketiga. Kemudian amalan yang keempat, waja'a biqalbin munib. Dan datang ia dengan hati yang sejahtera, mana hati yang bersih, mana ikhlas. Amalan yang keempat yang menjamin kita masuk syurga Allah ialah ikhlas. Buat ibadah takut tidak diterima. Jadi amalan yang keempat, apa sahaja perbuatan kita ikhlas kerana Allah. Malam ni tuan-tuan tengok live. Mana yang sedang menonton, ingat dalam hati, aku tengok ni kerana Allah. Macam saya lah malam ni buat live. Aku buat live ni semata-mata kerana Allah. Tak kira lah siapa-siapa yang terlibat dalam program. Apa sahaja benda kebaikan, ingat dalam hati. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ingat gitu. Jadi antara amalan yang membolehkan kita mewarisi syurga Allah yang keempat, iaitu ikhlas. Ikhlas. Apa makna ikhlas? Jujur, bersih hati. Aku buat ni semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata nak nama. Aku buat kebajikan ni bukan semata-mata nak nama. Aku buat ni kerana tuntutan agama. Macam kita semayang lah. Tuan-tuan duk semayang 5 waktu sehari tu, tuan-tuan nak apa? Ada pi dekat tempat semayang ni, ada orang letak siap dah duit. Satu semayang 1,000 lah. Kita buat kerana Allah. Kewajipan. Kerana Allah Ta'ala suruh. Jadi aku buat ni kerana Allah suruh. Jadi kalau orang tengok ke, orang tak tengok, aku tak peduli. Yang penting sekarang ni aku buat kerana Allah. Tu amalan yang menjaminkan kita kepada syurga Allah. Ikhlas. Ikhlas. Belajar ikhlas. Sebab tu dulu masa duk belajar kan, ada ustaz-ustaz abang-abang duk ajar lah, nak beri latihan. Biasanya kami ni, dia ada time-time yang Tok Guru mengajak. Jadi kami akan bawa kitab pergi ke surau. Kadang-kadang bila kita nak pergi ke surau ni, kitab yang kita bawa ni kadang-kadang besar. Bukan kitab kecil-kecil tau, kitab tebal-tebal ni. Kalau kita bawa kitab apa ni? Kitab tafsir Nasafi. Kita bawa Sahih Muslim. Kita bawa apa? Kita bawa kitab Syarqawi. Tebal-tebal lah kitab. Kadang-kadang bila kita bawa kitab tebal-tebal turun daripada pondok, ada orang lalu orang tahu, ui dahsyat no abang mengaji kitab besar-besar. Dia mari perasaan dalam hati kita berasa kemah. Oh, berasa kita ni hebat ni, mengaji kitab besar ni. Padahal tak faham. Dia bawa kitab ni, bila orang tegur, dia rasa macam lain macam. Jadi bila Tok Guru sebut, bila berasa macam tu, jangan pergi. Berhenti. Berhenti tentu. Buat apa? Istighfar. Pasal dia mari dah riak tu. Asal dia kita ambil kitab ni, dia tak riak lagi. Turun bawah, orang tegak pula. Dia kata kitab besar, mengaji hebat. Masa tu dia mari dalam hati kita. Ikhlas dah tadi tu. Tapi bila tengah jalan, berlaku dah. Dia jadi kurang ikhlas. Pasal? Pasal ada orang tegur, kita pun berasa kemah. Berhenti tentu. Berhenti tentu. Buat apa? Istighfar. Minta ampun. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Beri hilang riak tu. Yang tadi ikhlas tu hilang, bagi mari balik ikhlas, baru pergi. Tidak sia-sia saja daripada kita berjalan. Contohlah,
kita perlukan 40 langkah untuk sampai ke surau. Jadi setiap langkah Allah Ta'ala akan bayar kalau ikhlas. Bayangkan kita tak ikhlas, kita langkah pergi, tak ada ganjaran apa. Tu penting amalan ikhlas. Sebab tu lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni. Bila kita nak infak, nak bagi bantuan kepada seseorang. Kan? Kita diri kita. Ni kita bukan cerita orang, ni cerita diri kita. Pastikan bila kita nak bagi ni, dalam hati kita ni, aku buat kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Jadi orang nak kata apa, orang nak keji ke, orang nak puji ke, kita tak berasa apa. Yang tu ikhlas. Itu hakikat ikhlas. Tidak berasa serenuk ataupun berasa bangga bila dipuji. Bila keji pula berasa sedih. Dia tak ada keji, orang keji tak berasa apa, orang puji tak berasa apa. Itu ikhlas. Tapi macam kita bila buat satu kebaikan, orang puji. Dia kembang. Dia berasa macam nak terbang kan. Berasa kembang. Tu dia ada perasaan riak tu. Dia ada tu, benda tu, riak tu. Jadi kita pastikanlah. Ini benda ni kita cerita ni, dia kena buat latihan. Dia kena buat latihan. Sebab kita ni dia bukan mukhlasin, kita mukhlisin. Apa beza mukhlisin dengan mukhlasin? Mukhlasin ni orang yang telah diikhlaskan. Isim maf'ul ni. Mukhlisin ni orang yang nak buat ikhlas. Dia buat latihan supaya dia ikhlas. Jadi dia beri, contohlah dia beri kepada seseorang, kita kata habuan, dia bagi ni sedekah ke apa, dia tak fikir dah benda tu. Benda yang dia beri tu dia tak fikir dah, dia nak dapat apa, dia tak fikir dah. Dia bagi kepada orang ni, dia tak mengharapkan orang ni kata kat dia, terima kasih banyak dah. Dia tak mengharap benda tu. Tapi orang yang menerima pemberian dia, berdoa untuk dia. Dia memuji Allah. Dia tak mengharapkan doa tu. Ikhlas betul lah. Ikhlas betul. Tu amalan yang keempat. Menjamin syurga Allah. Itu dia. Okey. Kita dah 32 minit dah. Masa kita pun dah 32 minit. Jadi bila ada 4 amalan, kita pastikanlah kita usaha bagi ada 4 amalan ni yang menjaminkan syurga Allah. Yang pertama, saya ulang balik, banyak taubat. Bulan Ramadan ni perbanyakkan taubat. Perbanyakkan taubat. Semayang sunat taubat ke, istighfar ke, tak kisahlah, perbanyakkan taubat. Itu amalan pertama yang menjamin syurga. Yang kedua, memelihara janji. Pastikan bila berjanji, tunai janji. Kalau tak boleh nak bertunai, jangan berjanji. Pegang siap-siap benda tu. 2. Dan yang ketiga, tanamkan perasaan takut kepada Allah. Bila kita buat kebajikan, kita takut kebajikan kita tidak diterima. Bila kita buat maksiat, kita takut kita dimasukkan ke dalam neraka Allah. Ada perasaan takut. Itu yang ketiga. Yang keempat, ikhlas. Bila kita buat sesuatu ibadah, sesuatu amalan, pastikan kita ikhlas. Semata-mata kerana Allah. Pastikan. 4 amalan ni, kalau ada dekat kita, jaminan dia syurga. Bukan saya jamin, Allah Ta'ala jamin. 4 amalan ni. Macam mana jaminan ni? Bila berlaku saja 4 amalan ni ada dekat kita, firman Allah Ta'ala, ayat yang ke-34, udkhuluha bisalam. Allah Ta'ala kata, masuklah sekalian kamu, orang yang ada 4 amalan tadi, dia akan syurga, bisalam, dengan sejahtera, dengan selamat. Ada saja 4 amalan tadi, Allah Ta'ala akan suruh, masuklah kamu ke dalam syurga, dengan perasaan yang selamat. Bila dah jejak kaki di dalam syurga, kata Allah, zalika yaumul khuludi, demikian itu hari yang kekal. Bila hang pijak saja syurga tadi, bermakna hang akan kekal selama-lamanya. Tak keluar dah. Tak ke mana dah. Duduk dalam syurga ni tak ke mana dah. Nak jadi cemuih tak? Macam kita hari ni lah. Tak keluar pergi mana. Duduk di kampung, duduk di rumah. Cemuih tak? Cemuih ya. Pasal kita dunia. Ada benda yang kita dapat, ada benda yang kita tak dapat. Jadi perasaan cemuih itu ada. Jemu. Kalau sini panggil cemuih. Jemu, boring. Biasa. Pasal apa? Pasal kita masih lagi di dalam dunia.
Tetapi kalau kita masuk dalam syurga kekal selama-lamanya, dia takkan mari dah perasaan jemu. Pasal jemu ni telah dibuang di dunia lagi. Masuk syurga dia tak jemu dah. Dia serenuk. Dia gembira. Bergembira ni berkekalan. Serenuk ni berkekalan. Sampai bila-bila. Tuan-tuan bayangkan. Tu kata Allah. Kemudian bila dah masuk dalam syurga dengan amalan yang kita buat 4 jadi, ada tambahan pula Allah Ta'ala bagi. Lahum ma yasha'una fiha. Kata Allah, ayat yang ke-35, bagi mereka itu orang yang ada 4 sifat tadi, ma yasha'una fiha. Barang yang mereka kendaki. Apa sahaja yang kita nak ada di dalam syurga. Bila kita buat 4 amalan tadi, Allah Ta'ala jamin kita masuk syurga, kita masuk saja dalam syurga, kekal selama-lamanya. Tak mati dah, tak tua dah. Apa sahaja yang berlaku di dunia ni, tak ada dah di sana. Kekal selama-lamanya. Kalau umur kita 33, 33 sampai bila-bila. Kalau umur kita 17, 17 sampai bila-bila. Dan kita takkan mati dah. Itu makna kekal. Tidak akan bertemu dengan binasa. Kemudian bila dah kekal, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka itu barang yang mereka kendaki. Apa sahaja yang mereka nak, semua dah. Tolak apa benda, tak kira benda apa yang nak. Sama ada benda tu kita kata di dunia ni kita nak, di sana pun ada. Tapi bahkan lebih baik daripada hak dunia. Kita akan dapat. Tuan-tuan bayangkan. Kemudian, bila dah dapat benda yang kita nak, kata Allah lagi, waladaina mazid. Dan di sisi kami, kata Allah, akan ada tambahan pula. Maksud dia, dah lah hang masuk dalam syurga, hang dapat apa yang hang nak, kemudian ingat, kami akan bagi nikmat tambahan. Apa dia nikmat tambahan tu? Yang ni banyak ulama khilaf lah dengan ayat ni. Ada setengah kata, mazid ni, makna dia, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga. Itu mazid dia. Apa makna mazid? Mazid, dapat tambahan nikmat di sisi Allah, iaitu melihat Allah di dalam syurga. Kita lah duduk dalam syurga, bukan Allah duduk dalam syurga. Kita yang duduk dalam syurga. Melihat macam mana? Wallahu a'lam. Melihat macam mana? Melihat dengan mata kepala ke lagu mana? Wallahu a'lam. Cuma, kita boleh sebut sikit lah. Sekarang ni, kita tak boleh melihat Allah. Kerana kita ada 2 dinding besar yang duduk dekat kita. Ada hijab. Kalau bahasa Arab dipanggil hijab, dinding. Dinding yang pertama dipanggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang panggil apa ni? Allahumma salli, tak ingat pula dah. Dia makan Maggi banyak. Tuan-tuan jangan makan Maggi. Maggi ni menyebabkan lupa, tuan-tuan. Maggi ni hati-hati sikit. Tuan-tuan jangan duk rajin makan Maggi sangat. Abang Nasir ni, favorite dia Maggi je tu. Jangan duk makan sangat Maggi tu. Abu Bakar, jangan duk makan ni. Tuan-tuan yang melihat ni, jangan kerap sangat makan Maggi. Saya pun lupa dah, Pak. Baru makna kerap sangat makan Maggi dia tu. Sana tuan-tuan, saya duk cari ada, saya tak ingat. Ni kadang-kadang benda macam ni. Macam mana kita nak melihat Allah ni? Janganlah. 43. Muka surat 43. Okey.
Okey. Jadi kita sekarang ni tak boleh melihat Allah kerana kita ada dua dinding besar. Ada dua dinding. Tengok saya baca ni. Memandang Tuhan di dalam syurga itu, apa dindingnya? Sesungguhnya telah berkata ulama, adalah yang mendindingkan manusia itu daripada memandang Tuhan ialah dua perkara. Dua dinding. Yang pertama ialah ajsamu zulmaniyah. Jasad-jasad kegelapan. Tubuh badan kegelapan. Maksud dia, ajsam ni tubuh badan yang terjadi daripada 4 unsur. Tanah, air, api, angin. Jadi bila ada unsur ni pada ajsam tubuh kita, ada tanah, ada air, ada api, ada angin, unsur ni dipanggil ajsam zulmaniyah. Jadi bila kata Allah Ta'ala akan tambah nikmat di sisi kita ni, nikmat tambahan ni, melihat Allah, sekarang tak boleh lihat pasal kita duduk dalam ajsam zulmaniyah. Bermakna tubuh badan yang terjadi daripada 4 unsur. Tanah, air, api, angin. Jadi kita tak boleh melihat Allah. Jadi Allah Ta'ala kena hilangkan ajsam ni dulu. Sebab tu bila kita mati, kan, Allah Ta'ala bangkit kita semula. Masa bangkit kita semula tu, bukan daripada tubuh badan yang jadi daripada tanah, air, api, angin. Kalau tanah, air, api, angin, kita akan mati pula. Nampak? Kita tak mati dah. Bermakna ketika itu, kita dah bertukar daripada ajsam zulmaniyah kepada ajsam nuraniyah. Ajsam nuraniyah dipanggil. Ajsam malaikat kalau bahasa kita. Ajsam malaikat. Jadi kita tak mati dah. Ketika tu barulah kita boleh melihat Allah. Dinding yang pertama. Allah Ta'ala buka, ada satu lagi dinding, disebut dalam istilah kitab, dia kata dinding yang kedua yang menyebabkan kita tak boleh tengok Allah ni iaitu ialah ridaul kibriya, ridaul kibriyai, iaitu kebesaran Tuhan dan kehebatannya, kehebatan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala kena buka pula dinding yang kedua. Apa? Ridaul kibriya dia panggil. Dinding kehebatan Allah. Macam ni lah contoh. Kita tengok singa kan. Tak berani nak tengok muka singa. Pasal garang dia tu. Faham tak tu? Garang singa. Bukan kita takut nak tengok singa tu. Pasal garang dia tu. Jadi kita tak berani bertentang mata dengan dia pasal dia garang. Jadi Allah Ta'ala hilang benda tu dulu. Barulah kita boleh melihat Allah. Tu yang dia sebut tadi. Bila kita ada 4 amalan tadi, kita akan masuk syurga. Bila masuk syurga, kita akan dapat apa benda yang kita nak. Kemudian Allah Ta'ala akan bagi dekat kita tambahan nikmat, iaitu melihat Allah di dalam syurga. Bermakna kita berada di dalam syurga, kita melihat Allah. Apabila Allah Ta'ala buka dinding tadi. Dinding tadi tu. Habis. Jadi sekadar tu kot malam ni. 43 minit. Sekadar itu dulu. Untuk malam ni mudah-mudahan memberi manfaat untuk saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan lah yang menonton. Saya pun tak tahu siapa yang menonton. Yang saya nampak saya aja. Duk pusing kot ni saya aja. Cuma saya nampak juga Bro Nasir tadi komen sikit. Tak apalah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni memberi manfaat. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat kita Abu Bakar daripada Masjid Wufroniyah, Sungai Siput, yang buat live malam ni. Dan sebarang sumbangan infak, tuan-tuan boleh tengok di bawah tu dia tulis sumbangan infak My Bank Islamic 5642 9431 7090 AK Fastaqib Global Account Bank Rasmi Audu Kuliah. Yang ni tuan-tuan boleh infak. Jadi untuk membaik pulih lah sistem audio ke apa ke, mereka akan buat lah. Jadi kita boleh tumpang lah kebajikan yang mana dibuat oleh mereka-mereka ni lah. Terima kasih banyak-banyak. Sekadar tu dulu, insyaAllah kita doakan supaya tuan-tuan yang melihat dan mendengar live pada malam ni, Allah Ta'ala panjangkan umur dan Allah Ta'ala bagi kesihatan yang baik untuk bersama-sama beramal di bulan Ramadan Al-Mubarak.
dapat mempertingkatkan amalan-amalan, lebih-lebih lagi 4 amalan yang kita sebut tadi yang menjaminkan syurga Allah. Sekadar tu dulu. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.